warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Saya Nofarisha Adina binti Azhar, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebahasaan Padang Terap, ingin membuat satu ulasan buku yang berjudul Budak Kelas Belakang. Buku ini tergolong dalam bahan bacaan buku fiksyen yang telah diterbitkan oleh Komrad Buku, iaitu Media Screen Sendirian Berhad. Buku ini telah dicetak oleh Pencetakan Zafar Sendirian Berhad sebanyak 2 kali. Cetakan pertama adalah September 2018 dan cetakan kedua adalah pada Oktober tahun yang sama. Buku ini mengandungi 212 muka surat dengan jalan bahasa yang sangat santai dan mudah difahami. Merupakan kisah sebenar yang ditulis oleh pengarang buku ini sendiri, iaitu Emilia Muhammad Noor. Beliau memulakan kerjanya sebagai seorang peguam setelah tamat pengajiannya di Universiti Malaya. Setelah 7 tahun di dalam bidang undang-undang, beliau berhijrah menjadi seorang pengusaha tadika selama 12 tahun. Ketika usia 45 tahun, Emilia memulakan minatnya sebagai seorang penulis dengan menggunakan buku pertamanya, iaitu buku ini. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan apa yang menarik dalam buku ini. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan masa lalu seorang pelajar, iaitu Emilia, watak utama kisah ini. Emilia adalah anak ketiga daripada 5 beradik. Walaupun kehidupan mereka sederhana, tetapi ibu dan ayahnya sentiasa berusaha tanpa jemu mencari rezeki untuk menyara anak-anak mereka hingga ke Menara Gading. Ketika sekolah rendah, Emilia menghabiskan sekolah rendahnya di 2 buah sekolah, iaitu Sekolah Konvent Infant Jesus Melaka dan Sekolah Kebahasaan Bukit Beruang. Dalam buku ini, Emilia berkongsi pelbagai rutin harian yang dijalaninya. Banyak gambar-gambar kenangan dikongsikan di dalam buku ini. Yang pasti, sesiapa sahaja yang seusia dengan Emilia akan berasa teruja membaca buku ini kerana ia memberi gambaran sebenar kisah pelajar asrama sekitar tahun 1985 hingga 1990. Di STF, Emilia merupakan seorang pelajar yang dicop pelajar nakal dan pelajar budak kelas belakang yang menjadi judul buku ini. Generasi baru yang membaca cerita ini pasti boleh membezakan kehidupan asrama satu ketika dahulu berbanding kehidupan asrama masa kini. Disebabkan kenakalan di asramanya, Emilia gagal menumpukan perhatian kepada pelajarannya, menyebabkan beliau tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Dia mula sedar dan mula berusaha dengan gigih ketika bergelar pelajar STPM dengan harapan tidak terlambat untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang peguam. Akhirnya, impiannya tercapai apabila diterima masuk sebagai pelajar Universiti Malaya dalam jurusan undang-undang. Beliau dianugerahkan Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian pada tahun 1999. Seterusnya, setelah 7 tahun bergelar peguam, Emilia menceritakan pula pengalamannya sebagai pengusaha tadika. Watak yang paling saya minati pastilah watak utama, iaitu Emilia. Beliau seorang yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya mencapai impiannya walaupun pernah membuat kesilapan dengan kenakalannya di asrama dahulu. Pada pendapat saya, kekuatan buku ini adalah gambaran yang sangat jelas. Pengarang sampaikan tentang keadaan pada suatu ketika dahulu melalui gambar-gambar yang dipaparkan sepanjang cerita. Contohnya, bangunan lama, keadaan pakaian dan suasana persekolahan. Daripada kisah Emilia, terdapat satu pengajaran utama yang saya dapati. Janganlah pernah berputus asa untuk mencapai sesuatu impian. Bab kata penulis, sesungguhnya orang yang berjaya hari ini adalah orang yang berani gagal semalam. Itulah sahaja ulasan saya tentang buku ini. Semoga para penonton dapat manfaat daripada cerita ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.